Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan mulakan pelajaran kita yang baru, InsyaAllah. Sebelum tu kita ulang kaji sikit tentang tajuk sebelum ni, iaitu tajuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seperti mana yang kita dah pelajari. Okey, kita boleh tengok dekat muka surat 70. Dekat sini dia kata sesuaikan yang berikut pada jawapan yang betul lah. Kotak yang warna hijau ni beradab dengan Allah, yang warna pink tidak beradab dengan Allah. Jadi kita tengok dalam kotak ni mana yang beradab dengan Allah dan mana yang tidak beradab dengan Allah. Jadi Ustaz minta semua murid sesuaikan. Kotak kuning yang pertama, berbohong. Berbohong. Jadi kotak kuning pertama ni berbohong, elok sesuaikan di kotak yang hijau ataupun yang warna merah, yang warna pink. Okey, berbohong, beradab dengan Allah ataupun tidak beradab dengan Allah. Minta anak murid Ustaz sesuaikan. Yang kedua, bersolat. Sesuaikan. Membaca Al-Quran. Sesuaikan di kotak yang mana. Malas belajar, di kotak yang mana, beradab dengan Allah ataupun tidak beradab. Berdoa kepada Allah. Jadi Ustaz minta anak murid Ustaz sesuaikan di kotak yang betul. Itu sedikit ulang kaji untuk pelajaran minggu lepas. Okey, sikit lagi, ada lagi untuk memantapkan lagi pengetahuan anak murid Ustaz tentang beradab dengan Allah. Kita cuba untuk membuat latihan ini sedikit. Dia kata isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kotak yang pertama ni syaitan. Yang kedua, ketenangan. Yang bawah ni membaca Al-Quran. Yang bawah ni gelisah, berbohong. Okey, jadi kita baca soalan dan kita letakkan jawapan yang betul. Kita tengok soalan yang pertama, dia kata Allah sayang kepada orang yang suka apa? Boleh pilih jawapan yang Ustaz telah bacakan tadi. Boleh ulang balik video tadi. Kita tengok Allah benci orang yang suka apa? Pilih jawapan yang betul. Soalan yang ketiga, orang yang suka bertaubat akan mendapat apa? Okey, boleh ulang untuk dengar jawapan yang Ustaz dah bacakan tadi. Soalan yang keempat, orang yang tidak beradab dengan Allah mudah dipengaruhi siapa? Tulis di tempat yang kosong. Yang kelima, orang yang tidak beradab dengan Allah berada dalam keadaan apa? Okey, boleh cek jawapan. Kotak yang pertama syaitan, kotak kedua ketenangan, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat gelisah, dan yang atas ni berbohong. Okey, anak murid Ustaz boleh pilih untuk sebagai ulang kaji pelajaran minggu lepas. Dan yang kat sini anak murid Ustaz boleh tandakan pada adab terhadap Allah. Tandakan right pada adab terhadap Allah. Kat situ boleh tengok gambar dan tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, itu saja. Kita terus masuk kepada tajuk yang baru. Tajuk yang baru ialah adab dengan ibu bapa. Ustaz pasti sebelum ni Ustaz pernah mengajar tajuk ni, namun ada murid-murid yang tidak dapat mengikuti kelas sewaktu Ustaz telah mempelajari tajuk ni, mengajari tajuk ni. Okey. Jadi Ustaz ulanglah lagi sekali sedikit sahaja ringkas adab dengan ibu bapa. Okey, kita kenal dulu siapa itu ibu ataupun bapa kita. Banyak lagi, tapi di sini buku ini hanya menerangkan hanya 4 ciri-ciri untuk mengenali ibu ataupun bapa. Sebenarnya banyak lagi. Okey, jom kita tengok, kita baca sama-sama kotak yang warna hijau. Ikut Ustaz baca Ibu melahirkan saya. Mari mengenali ibu bapa. Kotak yang pertama, ibu melahirkan saya. Yang kedua, ibu memasak untuk saya. Okey. Itu untuk ciri-ciri
ibu kita. Kita tengok ciri-ciri bapa kita pula. Bapa menjaga keluarga. Dan kotak kedua, bapa mencari rezeki. Okey. Sudah kenal ibu bapa kita. Kita boleh terus buka muka surat. Muka surat yang ke-23 lah. Terus, pengertian adab dengan ibu bapa. Apa itu adab dengan ibu bapa? Mesti ada yang tak tahu kan? Okay, jadi kat sini kita baca sedikit dan kita cuba fahami apa maksud adab dengan ibu bapa tu. Okay, kita tengok yang pertama ni. Murid-murid, ustaz ni cakap dialog dia. Murid-murid, tahukah kamu maksud beradab dengan ibu bapa? Tahukah? Okey, tak apa. Jom kita baca sama-sama dengan ustaz. Adab kepada ibu bapa bermaksud bersopan santun serta berbakti kepada kedua ibu bapa dari sudut pertuturan, iaitu percakapan, perbuatan dan tingkah laku. Okey? Itu ialah maksud beradab dengan ibu bapa. Kita kena sentiasa bersopan santun dan berbakti, dan kita perlulah untuk bercakap, melakukan perbuatan, tingkah laku yang baik kepada ibu bapa kita. Itulah maksud beradab dengan ibu bapa. Jadi dekat sini ada disebut dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan supaya kita semua beradab dengan ibu bapa kita. Boleh tengok dekat atas tu, dia kata Islam mewajibkan anak-anak supaya beradab dengan ibu bapa. Islam mengharamkan penderhakaan terhadap ibu bapa. Maknanya Islam haramkan kita membuat perkara-perkara buruk terhadap ibu bapa. Contoh, melawan cakap dia, cakap kasar-kasar, cakap yang tak elok kat ibu bapa. Islam mengharamkan. Okay, kita boleh tengok dekat ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut panjang dalam surah Al-Isra. Anak-anak murid ustaz boleh dengar dan kita hayati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, nak murid Ustaz mesti nak tahu apa maksud dia. Okey, jom kita baca. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau, iaitu kita lah, tidak menyembah melainkan kepadanya, iaitu sembahlah Allah semata-mata. Dan hendaklah engkau, iaitu kita, Allah pesan, berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali, iaitu ibu bapa kita, sampai kepada umur tua, dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kita berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu bersopan santun. Allah tegaskan kita supaya bila kita dah besar nanti ataupun sekarang ni, bila kita duduk dengan ibu bapa kita, Allah pesan jangan sesekali kita jangan sesekali kita bercakap dengan perkataan yang kasar kepada ibu bapa kita. Walaupun hanya perkataan tak nak lah ibu, contoh,
Tak nak lah. Itu pun dah dikira melakukan perbuatan iaitu mengkasari kedua ibu bapa kita secara percakapan. Okey. Jadi macam mana kita nak cakap dengan mak ayah kita, dengan ibu bapa kita? Kena cakap secara bersopan santun. Itu ialah adab kita dengan ibu bapa kita. Kat sini dia ada bagi tahu apa adabnya. Tengok kotak yang pertama, dia kata mentaati dan tidak menderhakai kedua ibu bapa kita. Berlaku, nombor 2, berlaku baik terhadap mereka. Berdoa, nombor 3, berdoa dan memohon ampun kepada mereka. Dan yang keempat, membantu mereka. Itu ialah sedikit ataupun contoh adab dengan ibu bapa kita. Ustaz harap anak murid Ustaz sentiasa menyayangi ibu bapa. Boleh? Okey, boleh. Jadi sayangilah ibu bapa kita semua. Boleh? Okey, boleh. Jadi itu saja sedikit pelajaran tajuk baru iaitu adab dengan ibu bapa. Ustaz ulang sekali lagi sebab walaupun sebelum ni dah pernah belajar, Ustaz ulang sebab ada yang tak dapat mengikuti kelas sebelum ini. Sikit je ringkas. Boleh? Ustaz harap anak murid Ustaz faham dengan penerangan yang Ustaz telah berikan. Itu sahaja dahulu untuk tajuk adab, untuk subjek adab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.